Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kelas pendidikan Islam. Sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tajuk pelajaran yang kedua yang bertajuk Hanya Allah yang Maha Esa. Tajuk ini dalam kategori bidang Al-Quran. Sekarang sila rujuk buku teks muka surat 5. Buku teks muka surat 5. Dalam muka surat 5 ini ada dibentangkan kepada anda semua potongan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 18. Ali Imran ayat 18 yang menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini ustaz sertakan satu video contoh bacaan Al-Quran daripada Syekh Qori. Sila perhatikan bacaan beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Baik, sekarang kita tengok makna ayat Al-Quran. Makna ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu. Syahidallahu. Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil dan bukti. Annahu la ilaha illa huwa, bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi, dan malaikat serta orang yang berilmu. Qaiman bil qist, yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Al-Azizul Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik, seterusnya kita akan lihat intisari ayat Al-Quran. Di samping kita baca Al-Quran dan juga kita hafal, kita juga mesti memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Tidak cukup untuk kita sekadar hafal sahaja dan juga kita baca sahaja tanpa kita memahami isi kandungan yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran. Intisari yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan keesaan, keagungan dan kebijaksanaannya kepada seluruh makhluk. Bukan sekadar surah Ali Imran ayat 18 sahaja, bahkan banyak lagi ayat-ayat lain Allah tegaskan kepada semua makhluk bahawa Dia adalah Tuhan yang Esa. Bahawa Dia adalah Tuhan yang Esa, tiada Tuhan lain yang Esa melainkan Dia. Bahkan dalam agama lain ada agama yang banyak Tuhan. Itu sebenarnya sembahan yang salah. Sedangkan sembahan yang betul sebetul-betulnya ialah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Esa, tak ada yang lain selain Dia. Yang kedua, setelah Allah mengatakan bahawa Dia itu adalah Tuhan yang Esa, maka para malaikat dan juga orang yang berilmu mengakui tentang keesaan, keagungan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat merupakan makhluk yang Allah cipta untuk mematuhi segala arahannya, dan juga orang yang berilmu adalah manusia yang diberikan kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu. Mereka ni orang yang cerdik pandai. Jadi mereka mengiktiraf tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada dalam kalangan manusia maupun jin yang mempertikaikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia bukanlah dalam kalangan orang-orang yang cerdik, bahkan dalam kalangan orang-orang yang jahil ilmu agama.
Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa dialah yang memerintah seluruh alam dengan keadilan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan alam maya ini, bumi, langit, bulan, bintang, cakrawala, dan Allah lah yang mentadbirnya dengan keadilan. Tak ada satu pun yang ada di atas muka bumi ini disusun dengan tidak betul. Adil maknanya meletakkan sesuatu di tempatnya yang betul. Jadi bumi diletakkan sesuai untuk didiami oleh makhluk seperti kita. Bulan diletakkan di langit sesuai dengan kedudukannya pada malam hari, pada bulan tengah bulan purnama boleh menerangi kegelapan malam. Dan juga planet-planet lain sesuai dengan kedudukannya. Baik, yang keempat, bukti dan dalil keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan dan kebijaksanaannya dapat disaksikan melalui penciptaan alam semesta dan dalil-dalil daripada ayat Al-Quran. Sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, penciptaan alam semesta daripada pokok kayu, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, sungai, gunung ganang, bumi itu sendiri, planet-planet lain termasuk matahari, bulan, bintang, semuanya menunjukkan ada satu kuasa besar yang menciptakan alam ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita boleh lihat bagaimana Allah susun setiap planet itu tidak berlanggar antara satu sama lain. Dalil itu dalil penciptaan Allah, kita boleh lihat dalam mata kita, di depan mata kita. Dan juga kita boleh lihat bukti-bukti yang Allah telah terangkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah, selesai sudah kita mentelaah, murajaah, membaca dan juga mendalami sedikit sebanyak daripada ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 18. Jadi saya harap anda semua boleh baca dengan baik dan juga hafal. Dan tugasan pada minggu ini, yang pertama Ustaz minta anda semua salin potongan ayat Al-Quran dengan baik, dengan cantik. Salin dengan cantik, supaya kalau yang cantik ni anda semua pun menarik, tertarik dan juga seronok nak baca tulisan sendiri. Baca, salin potongan ayat Al-Quran, terjemahan dan juga intisari. Ayat Al-Quran, terjemahan dan juga intisari. Ayat Al-Quran, terjemahan dan juga intisari dalam buku latihan nombor 1. Baik, soalan yang kedua, tugasan yang kedua ialah dalam buku yang sama juga anda terangkan dua sebab mengapa orang berilmu mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa orang yang berilmu mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini soalan kebat ni. Soalan kebat tapi nyatakan dua. Baik, tugasan yang ketiga ialah minta. Kalau rujuk dalam buku teks, dia tulis minta rakan. Jadi rakan tak ada sekarang ni, semua ada kat rumah. Jadi sekarang ni tugasan yang ketiga ialah anda dikehendaki meminta ibu ataupun ayah, abang, kakak, ataupun mungkin anda semua pergi mengaji Quran, minta guru Al-Quran anda menanda dan menyemak tahap penguasaan hafazan anda. Jadi Ustaz minta dalam buku latihan nombor 1 tadi, nanti anda semua tengok potongan ayat Al-Quran mana. Okey, di sini tengok potongan ayat Quran, salin petak sebagaimana yang ada dalam buku teks. Kemudian nanti bila anda semua dah hafal, pergi kepada adik-beradik anda, ibu ataupun ayah, abang atau kakak ataupun guru Quran atau siapa sajalah yang anda rasa baca Al-Qurannya baik. Jadi anda minta mereka tu tanda tahap penguasaan hafazan anda dalam buku. Okey, tengoklah sebagaimana yang ada dalam kotak ini. Alhamdulillah, kita telah selesai menjalani pembelajaran pada hari ini secara online. Dan Ustaz minta anda semua teruskan usaha untuk menuntut ilmu, belajar, walau apa jua cara sekalipun usaha, kerana pada akhir tiada yang lain yang boleh menjaga kita pada akhir zaman ini melainkan dengan ilmu. Dan dengan ilmu agama tu utamanya, ilmu fardhu ain dan juga ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu ain ni mesti kita dalami, kita pelajari. Jadi saya harap anda semua hafal lah ayat Quran, hafal ayat dan juga intisari. InsyaAllah kita berjumpa lagi di kelas akan datang.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.